Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so ialah bahagian yang ke-16. Okay, so untuk pelasan part yang kedua. And also I terus buat ke dalam journal bagi pelasan-pelasan yang ada. Okay, so kita tinggal lagi 3 jenis pelasan, iaitu belanja belum bayar, belanja prabayar dan juga hasil belum terima. Okay, and as usual jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel kat bawah ni, ting ting ting, and then click bell for notifications bila Amis ada upload new YouTube video baru. And also jangan lupa untuk like, share dengan your friend yang mana masih lagi tak start lagi buat kerja khusus. Bantulah your friend, suruh dia buat kerja khusus cepat-cepat. Gunalah video ini sebagai dia punya guideline. Okay, alright, so and also untuk nak tengok mata ada apa-apa update ke apa, you boleh juga follow I punya Instagram Miss Nisa. And follow my TikTok Nisa Rozwan untuk dapatkan tips berkaitan dengan penggunaan Excel. And then juga boleh join I punya Telegram. Semua tu ada dekat link bio di Instagram I. Okay, alright, so if you are ready, so let's go to our next pelasan yang kita tinggal berapa? 3 lagi. Ya, iaitu kita ada ni. Okay, so kita ada nombor 3, kita ada belanja prabayar, belanja belum bayar dan juga hasil belum terima. Okay, let's go. Kita tengok yang seterusnya. Okay, satu item belanja prabayar. Okay, ini semua orang sama. Yang mana ingat lagi tak kita ada beli, kita ada membuat pembayaran ataupun perbelanjaan bagi lesen perniagaan. And lesen perniagaan tersebut adalah untuk tempoh 6 bulan. Okay, you boleh tengok dekat you punya soalan. Okay, dekat muka surat 2 ni dia kata apa ke sini? Anda telah membayar lesen perniagaan untuk tempoh 6 bulan yang bernilai 240 pada 1 Mac secara tunai. Okay, walaupun you bayar pada 1 Mac, tapi dia adalah satu perbelanjaan untuk 6 bulan. Jadi you tak boleh ambil semua tu recognisekan sebagai bulan Mac. So apa yang you akan buat? Bulan 4, 5, 6, 7 dan 8 you akan recognisekan dia sebagai belanja prabayar. So 5 bulan yang akan jadi sebagai belanja prabayar. So daripada 240 bulan, 240, okay, daripada 240 ni I nak kena keluarkan 5 bulan tu kan. So I akan darabkan dengan 5 per 6. Kenapa per 6? Sebab dia 6 bulan. Kenapa 5? Sebab 5 bulan yang terlebih. Jadi I pun kalikan lah 240 kali dengan 5 per 6. Jadi I dapat 200. So 200 ni akan jadikan sebagai dia belanja prabayar ataupun lesen perniagaan prabayar. Okay, so RM 200. So 200 ni yang kita akan adjust. Alright, okay. So apakah catatan bergu dia? Okay, first fikir dulu. Hari tu kita dah masukkan dia sebagai belanja. Tapi ingat, dia adalah prabayar. Bila prabayar adalah terlebih, so you kena tambah ke tolak? Tolak. So bila dia prabayar, you kena mengurangkan belanja you. Okay, you kena tolak. So mengurangkan belanja. Belanja sebenarnya kan adik-adik, belanja sebenarnya adalah debit. Tapi bila dia berkurang, dia akan jadi terbalik. Ingat balik konsep ablih je. Belajar konsep tu, belajar balik basic. Okay, so jadinya belanja akan jadi apa? Belanja akan jadi kredit. And belanja prabayar adalah something yang mana kita panggil sebagai aset. Kenapa? Sekarang you dah bayar, in future perlu bayar? No. So bagus ke tak? Bagus, tak perlukan keluar duit lagi. So bila bagus, dia akan jadi sebagai satu aset. Aset dekat mana tempat dia? Debit. So kita debitkan lesen perniagaan prabayar. Okay, sebab dia adalah satu prabayar, dia adalah aset lah. So kita akan debitkan lesen ataupun belanja lesen perniagaan ke. Okay, I tulis lesen perniagaan lah. Lesen perniagaan prabayar. Okay, yang mana amount dia adalah 200. Dan I akan kreditkan lesen perniagaan. Kenapa? Daripada I record 240, daripada I record 240 dekat dalam punya belanja, I cuma nak record RM40 je. Lagi 200 I kena keluarkan. So benda ni akan menyebabkan imbangan duga nanti dia akan berkurang sebanyak 200. Okay, so lesen perniagaan lah 200. Kenapa? Sebab belanja I berkurang. Sebab tu I kreditkan dia. Yang ni kenapa dia debit? Sebab dia asset. This is the reason. I bagi jalan dan I bagi reason. Kenapa. Bagi you faham kat sini. Okay, alright. So macam biasa, masukkan ke dalam you punya journal So debitkan apa? Lesen prabayar. Kreditkan apa? Lesen perniagaan. Berapa amount dia? 200. Nampak? Belanja lesen perniagaan prabayar and kreditkan bayaran lesen perniagaan sebab dia belanja. Okay, so 200 here and 200 here. Siap. So itu journal you. Okay, seterusnya kita pergi kepada belanja belum bayar pula. Okay, belanja belum bayar, I buat dekat sini ada 2. Soalan minta 2 ya? Ya,
2 item belanja belum bayar. Okay. Item yang pertama, ini kita banyak kena reka sikit. Okay. Yang pertama, ini upah ni semua orang sama. Semua orang sama. Okay. Upah dan gaji untuk 2 orang pekerja sebanyak 990. Okay. Ingat lagi tak soalan kerja khusus you? Okay. Tengok balik soalan kerja khusus you. Dia kata apa kat situ? Perniagaan akan dibantu oleh 2 orang pembantu kios yang dibayar upah RM5 sejam. Pemilik pula menerima 1,500. Okay. And ni, upah pembantu kios dibayar 2 kali sebulan, manakala upah bulanan pula akan dibayar untuk siapa? Untuk pemilik ni dia hanya bayar sekali sebulan. Okay. So hari tu kita dah bayar separuh, iaitu sebanyak 940, tak silap. Tak ingat lah berapa. Okay. Tapi jalan kerja dia ada buat kat sini. Ni you masukkanlah upah siapa nama pekerja you, pekerja yang pertama, pekerja yang kedua. Jangan reka baru you tengok balik dekat muka surat berkaitan dengan profil perniagaan tu. Ya, ada dekat profil perniagaan you. Okay. So, RM5 dia kata tadi kan. Satu hari dia kata dia kerja selama 7 jam. So, 5 kali dengan 7. Okay, and I darabkan dengan 14 hari. Kenapa I darab dengan 14 hari? Sebabnya ada satu hari tu cuti. Saya 31 hari tak bekerja. Okay, so jadinya daripada 15 hari kan separuh bulan 15 hari. So 31 dia tak bekerja. Jadi 14 hari saja. And then I darab dengan 2 orang sebab kita ada 2 orang pekerja. So you pun darabkanlah. 5 darab 7 darab 14 darab 2. So total yang kita masih lagi belum bayar lah 980. So I bagi 2. Setiap seorang I hutang sebanyak 490. So I hutang lagi 980 lah. Itulah kita panggil sebagai upah belum bayar. Okay. Okay, now kita nak buat catatan bergu kita. Okay, macam mana cara kita nak buat catatan bergu? Okay, fikir yang pertama. Yang pertama, benda ni belum record. Dia satu belanja. Belanja is actually is debit. So, bila you belum record, you kena tambahkan perbelanjaan tu untuk jadikan dia sebagai belanja yang sebenar for 1 month. So, apa you akan buat adalah, you tambahkan dia menyebabkan belanja bertambah. A boleh be on the first part, first bahagian, maka dia adalah asset. So, dia akan jadi sini sebagai upah dan gaji. Miss, kenapa belah debit, Miss? Sebab dia menyebabkan belanja kita bertambah. Sambil buat kerja tu, sambil belajar. Okay. And yang kedua, I akan kreditkan apa? Belum bayar. Jadi akan jadi apa? Upah dan gaji belum bayar. Belum bayar, nama pun belum bayar, dia adalah hutang. Hutang tu apa? Liability. So liability debit ke kredit? Kredit. Sebab tu I akan jadikan dia sebagai upah dan gaji belum bayar. Also 980. I tulis reason why. Sebab dia adalah satu liability. So I put on a credit side. Okay. And as usual, you masukkan dalam journal arm. So nampak upah and upah belum bayar. Tak kisah tulis upah boleh, upah gaji boleh. And itu you kena confirmkan dengan Cikgu Ju. So itu skema jawapan Cikgu Ju lagi power. I just ajar based on my knowledge on accounts. Okay. So I put here as a 980 and also 980. So cakaplah merekod upah yang masih belum bayar. That's it. Siap. Okay. So itulah dia berkaitan dengan perasaan bagi belanja belum bayar. Bagi yang pertama, the first one. Okay. Lagi satu, apa lagi kita boleh buat belanja belum bayar ni? Okay. Belanja belum bayar kita boleh buat juga. You boleh create apa saja belanja yang you rasa logik, yang mana you masih belum bayar. Tak kisahlah. Contohnya bil elektrik, mungkin hari tu you tak bayar semua. Patutnya kena bayar apa tapi you tak bayar. Itu dia kadar bayaran belum bayar. Okay. Ataupun apa-apa sajalah perbelanjaan. Janji bukan berkaitan dengan barang niaga. Okay. You boleh cakap pasal kadar bayaran ke. You boleh cakap pasal sewa. Mungkin sewa you tak bayar sepenuhnya. Tak boleh juga. Sebab sewa you dah bayar itu kan. Sewa tak boleh. Apa-apa lagi lah. You boleh belanja ke apa-apa. Okay. Okay. Baca I. Tak kisahlah apa-apalah. Kadar bayaran ke apa-apa ke. Mungkin kat sini I letak sini sebagai promosi. Mungkin hari tu kan promosi kita ada 2 jenis. Satu kita buat apa? Banner rentang, kain rentang. Satu lagi stiker kan. Mungkin ada I beli stiker baru and I tak bayar benda tu. So itu pun di bawah satu promosi. Ataupun I ada buat FB ads ke, I tak bayar lagi ke. Tengoklah. Itulah promosi. Okay. So I letak kat sini sebagai promosi belum bayar. Terdapat promosi belum bayar yang mana berjumlah RM. Mungkinlah I tak bayar lagi sebanyak 100.5 contoh. Okay. Jadinya kepada siapa? Kepada sekian-sekian, nama sekian-sekian. Sebab dia belum bayar kan. Bila belum bayar mestilah kena ada nama orang. So I letaklah nama
tempat I buat iklan hari tu. Apa yang letak I tak ingat lah, printing expert kot. You letak lah nama you. Okay, apa-apa je kat situ. Okay, nama yang you berhutang lah. Okay, so dia akan jadi apa kat sini? Catatan berikut I adalah promosi belum bayar. Promosi yang satu belanja. So bila kita belum bayar dan you belum rekodkan dia, so you perlu rekodkan dia. So bila you perlu rekodkan dia, menyebabkan belanja you bertambah. Belanja is a debit side, maka you akan debitkan promosi sebab dia belanja. Dan belum bayar is a liability. Liability dekat mana? Credit. Okay, so I put here as our promosi belum bayar. And I hutang apa? 150, 150. Tak payah banyak sangat lah. Okay, so I pun masuk dekat sini. Nampak? Promosi and promosi belum bayar 150 and also 150. Siap. Okay, so itu adalah berkaitan dengan belanja belum bayar, ada 2 item. Okay, next kita pergi item yang seterusnya. Kita pergi pada item yang seterusnya lah. Satu item hasil yang masih belum terima. Okay, yang ini you letaklah apa-apa yang logik. Okay, kalau nak kata sewa, boleh juga. Tapi kalau kita fikir balik, kalau sewa belum terima, you ada menyewakan apa-apa ke dekat orang? Mungkin lah kot daripada kios tu you ada tak guna sebahagian tempat, you ada sebahagian kecil you sewa kepada orang yang mungkin nak jual apa-apa ke mungkin. Okay, apa lagi kita ada? Commission diterima, itu pun hasil juga. Okay, commission terima tu mungkin kita boleh assume contohnya ada orang dia jual keropok ke apa kan, ada tumpang letak. Lepas tu dia kata apa, boleh tak saya letak keropok saya ni kat kedai bergawak, nanti saya bagilah sebulan dalam 200 ke sebagai komisen kepada awak. Boleh tak, saya ni ada jual kek ni sedap ni, tapi saya tak ada kedai, saya nak tumpang letak je. Nanti awak kutiplah duit tu, nanti setiap bulan saya bagi komisen sebanyak 200. Itu kita panggil sebagai komisen menerima. Okay, so tak kisahlah apa-apa, tapi kita just create saja. Yang penting dia adalah satu hasil yang logik. Okay, kalau diskaun diterima hasil juga, tapi kita ada pula berkaitan dengan apa-apa berkaitan dengan diskaun kan. Terpulang lah, tapi apa-apa pun dia mesti hasil. Okay, let's say I letak sini sebagai commission. I assume that someone letak dekat barang dekat tempat I, so I akan diterima commission. Okay, tapi I masih belum terima lagi. Okay, pemilik menerima commission dari hasil jualan kek yang diletakkan di kedai saya. Okay, sebanyak berapa? Dia kata nak bagi dekat saya 200, kesian lah 200 ni, adalah dia jual kek je 100 lah. Sebanyak 100 setiap bulan, sepatutnya kita dapat RM100. Okay, so now kita fikir sekejap. Commission is hasil. Bila kita belum terima, maksudnya kita belum rekodkan. So means that you kena tambahkan hasil you. You kena tambahkan dia. Okay, so bila menambahkan hasil, dia akan debit or credit. Leh je, leh, L-E-H-J. Here, H hasil kan, ABB, asset, belian belanja, liability, equity, hasil jualan. So hasil berada dekat sini. Okay, so dia berada pada kredit, yang ini debit. Jadinya hasil dekat mana? Dekat kredit. So I akan kreditkan hasil. Jangan tulis hasil, tulis itu kredit commission diterima, and the amount is 100. Okay, and another one is kita belum terima kan? You belum terima, dia ibarat macam ABT. You belum terima, so itulah duit kita. So itulah hak kita. So dia sangat berharga duit tu? Yes, bila berharga dia adalah satu dia adalah satu asset. So asset dekat mana? Asset berada pada debit. Ataupun secara logik lagi you boleh fikir apa? Banyak. Kalau you masuk dalam kelas saya akan banyak gila I akan bagi item-item logik untuk you fikir tanpa menghafal. Okay, apa lagi? Sekarang you belum terima, akan datang you terima tak? Terima. Is it good for you dapat duit? Good. So bila bagus ada satu asset. Itu antara logik lah yang I boleh bagi pada student I. Okay, so I put here as what? I put here as commission belum terima. Sambil buat, sambil belajar my dear. Jangan tiru 6VG Tolong belajar sebab you akan ada SPM nanti. I risau sangat. Okay, alright, so here is 100 commission belum terima for debit side, and credit side is commission terima, and the amount is also is 100. So macam biasa masuk dalam journal. Nampak? Commission belum terima. Kenapa? Sebab dia asset. Commission terima kenapa kredit? Sebab dia menambahkan kita punya hasil. So 100 settle. So inilah dia kita punya apa? Kita punya catatan perasan dalam journal. Perasan yang ni you kena buat juga. Macam ni buat dalam bentuk ayat-ayat. And perasan journal pun you kena buat juga.
Dia ada mention tau, bukan asal saja buat, nampak? Senarai pelarasan. Lepas tu kita kena buat pelarasan journal arm. Keterangan tidak diperlukan maksudnya apa? Yang ini semua ni tak perlukan lah. Tapi I buat je. Ini pun tak perlukan sebab dia cakap tidak memerlukan. Okay. Boleh? Alright, so settle lah dia berkaitan dengan pelarasan journal arm. Alright, so nanti journal arm ni kita akan gunakan untuk part yang seterusnya untuk kita nak buat imbangan duga terselaras pula. Okay, so stay tune untuk part yang seterusnya bagi kerja khusus akaun 21. And for those siapa yang berminat untuk join punya private class, you boleh contact WhatsApp number dekat poster yang dekat sini. Okay, sebab I masih lagi banyak lagi topik yang masih belum cover. Okay, so tak terlambat untuk you join. Okay, sebab untuk you punya SPM nanti. Okay, so see you guys on next video. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye. Okay, so ini adalah poster private class I. Siapa-siapa nak join boleh WhatsApp. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay? Bye!